semua, tutorial menghasilkan tanjak atau tengkolok untuk pelajar tingkatan 4, subjek pendidikan seni visual, bab 1, alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, untuk kali ini saya akan tunjukkan bahan-bahan atau peralatan yang perlu kita sediakan untuk menghasilkan tanjak. Yang pertama, gam. Okey, ini untuk PVC gam. Alat menjahit, berus, pisau, gunting, penyepit, glue gun, pita, ukur, yang penting kain dan kertas majung. Okey, langkah pertama yang perlu kita sediakan adalah kain. Okey, kain ini untuk pengetahuan semua, ukurannya lebih kurang dalam 20 hingga 30 inci. Tapi untuk kali ini saya akan menyediakan kain lebih kurang dalam dalam lebih kurang 30 inci. Okey. So apa yang pelajar perlu buat, anda semua dikendaki menghasilkan potongan kain yang berukuran 30 inci, maknanya berbentuk segi 4 sama. Okey, untuk video kali ini saya menggunakan kain songket sebab tanjak dengan tengkolok ni family ni memang favorite kain songket. Jadi untuk pelajar-pelajar yang berada di rumah yang tidak mempunyai kain songket, tidak apa, anda semua boleh menggunakan kain lain, contohnya kain batik, kain pelikat, kain cotton. Semua tu kita boleh dapat dekat rumah. Bukannya tanjak ini dihasilkan menggunakan kain songket sahaja. Okey, seterusnya kita kena hasilkan kertas majung berukuran lebih kurang sama. Okey, untuk kali ini saya menghasilkan potongan kertas majung berukuran kecil sedikit berbanding saiz kain songket tadi. Kain songket tadi lebih kurang bersaiz 30 inci, tetapi untuk kertas majung ni saya sediakan dan saya potong dengan berukuran lebih kurang 28 inci persegi. Untuk langkah seterusnya, apa yang perlu kita buat? Okey, kertas tadi kita bentangkan di atas kain. Okey, dan seterusnya kita perlu gam. Kita perlu sapukan gam PVC di atas semua permukaan kertas ini. Okey. Kita sapukan saja, kita letak saja keseluruhan gam kat atas permukaan kertas tadi. Okey, selepas kita dah ratakan kertas tadi di atas permukaan kain, seterusnya kita perlu kemaskan bahagian tepi kain ni. Kita lipat ke dalam ni dan kita perlu gam dengan glue gun. Okey. Pastikan di semua sekeliling kain tu kita gam dengan glue gun supaya lebih kemas dan kain kita tidak terbuka. Okay, selepas ini kita akan lipat kain kita ni menjadi segitiga. Okay, sebelum itu kita kena sapukan dulu atas kertas ni dengan gam sekali lagi supaya kertas ini tidak terbuka semasa proses lipatan tanjak. Kita lipat dua.
Okey, pastikan rata dan semua kawasan melekat. Okey, setelah kita lipat dua dan menjadi bentuk segitiga, langkah seterusnya ialah kita perlu membuat kekemasan di bahagian tepi lipatan ini. Antaranya, kita menggunakan mesin jahit ataupun kita jahit sendiri secara manual. Okey, dan ataupun kita menggunakan glue gun. Untuk kali ini saya menggunakan glue gun, di mana saya akan gam di setiap hujung kain ini agar kain ini tidak terbuka. Okay, proses lipatan yang akan saya tunjuk adalah proses lipatan tanjak yang diberi nama gendam tak sudah. Okay, di mana kita perlu melipat di kawasan bawah ni. Okey, satu kali. Kita pusingkan. Lipat lagi. Kali kedua. Okey, seterusnya kita lipat kali ketiga. Okey, lipatan ini mesti kena kemas. Kali keempat. Lepas kita lipat sebanyak 5 kali, langkah seterusnya kita lipat di bahagian atas. Okey. Dan kita cuba dirikan. Okey, bila kita berdirikan, bahagian kiri ni di bahagian dalam dan bahagian kanan ni di bahagian luar. Okey. Dan langkah seterusnya, kita perlu menggunakan lutut. Okey, lutut. Okey. Dan cara ikatannya, kita lipat ke bawah, kemudian kita masuk ke dalam, dan seterusnya kita turun ke bawah, masuk lagi ke dalam. Okay, ini untuk sebagai ikatan kita punya tanjak supaya dia tidak terkeluar. Selepas kita dah gam untuk memadikan simpulan tadi, okay, jadi kita punya tanjak pun hampir siap. Jadi kita bolehlah kemaskan bentuknya. Dan sebentar lagi saya akan tunjukkan cara memakai. Terusnya saya akan tunjukkan cara lipatan tanjak yang kedua. Lipatannya berbeza sedikit. Okay, lipatan yang pertama, di bahagian kanan ni saiz lipatan ni kecil berbanding di bahagian kiri. Kiri bahagian ni besar sikit. Okay, kita kena adjust. Okay, kita pusing lipatan kedua.
keempat, kelima, dan atas kali ni kita lipat ke dalam. Okay, sebelum tu kita cepet dulu supaya dia tak terlepas. Okay, kita dirikan. Seperti biasa, kita gunakan lutut untuk adjust. Okay, di mana ini untuk dalam dan yang sebelah kiri ni untuk luar. Cara lipatan ni sama. Pertama, kita lipat ke dalam. Satu, kita masukkan ke dalam. Lepas tu kita lilit keluar. Dan seterusnya kita masukkan ke dalam. Okey, seperti biasa kita matikan ikatan ini supaya ia tidak terlerai. Sama ada kita nak gunakan jahitan ataupun kita menggunakan gam panas atau glue gun. Okey, di sini tanjak yang telah siap, yang telah saya matikan ikatannya. Okey, kalau kita lihat kat sini, di sini tempat adjust untuk saiz kepala untuk mengetatkan. Kita tarik di bahagian ni. Okey, dan kita boleh adjust juga bahagian sini, kita tarik di atas, jadi dia akan berbentuknya seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan cara memakainya. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda cara pemakaian tanjak atau tengkolok dengan betul. Okey, di mana di bahagian ikatan sepular ni perlu di atas telinga. Sebelum ni saya pernah nampak si pemakai memakainya di bahagian belakang. Dia akan jadi seperti macam ni. Okey, sebenarnya salah. Jadi dia perlu bahagian sisi di atas telinga kanan seperti mana yang saya pakai sekarang ni. Okey, dan kita punya tanjak atau tengkolok ni dia boleh selaras mengikut saiz kepala. Kita akan boleh tarik dia. Okey, dia boleh tarik menjadi besar dan mengecil. Kita akan tarik dia. Kita boleh adjust. Okey. Dan di sini saya tunjukkan dua contoh karya pelajar saya yang telah buat menggunakan bahan kain batik yang saya ada di rumah. Jadi saya harapkan pelajar-pelajar di luar sana dapat mencuba menghasilkan tanjak sendiri menggunakan bahan sendiri yang ada di rumah, dan semoga berjaya dan selamat mencuba. Sekian, terima kasih.